Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah berjumpa kembali kita di dalam sesi tadabbur kita pada pagi ini. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan peluang kepada kita pada pagi ini untuk duduk bersama-sama. Alhamdulillah hari ini kita akan melihat di muka surat yang terakhir daripada surah Al-Hash, surah Al-Hash, iaitu ayat yang ke-17 sehingga ayat yang ke-24. Surah Al-Hash ni adalah surah yang ke-59 dan kita akan bersama-sama di muka surat 548 548 daripada surah Al-Hash juzuk yang ke-28 insya-Allah. Jadi sebelum daripada kita masuk dengan lebih detail tentang surah ini, jadi saya bawa sikitlah isi-isi penting yang ada di dalam surah ini. Yang pertamanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sambungan daripada apa yang telah kita baca sebelum daripada ini dalam sesi muka surat 547, iaitu Allah Taala menceritakan balasan yang akan Allah Taala kenakan. Apakah akibat ataupun pengakhiran kepada orang-orang yang mengikut syaitan ni. Jadi ada dua kelompok lah, iaitu manusia yang dipujuk oleh syaitan dan yang keduanya syaitan itu sendiri. Kemanakah balasan mereka? Yang keduanya Allah Subhanahu Wa Taala meminta kepada orang-orang yang beriman ini supaya mengingati bagaimanakah bertakwa mereka, dan Allah Taala sebutkan satu perkara selain daripada takwa yang Allah Taala kita akan bacalah sama-sama dalam sesi pada pagi ini. Kemudian yang ketiganya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan beberapa asma-Nya, iaitu asma-asma Allah Subhanahu Wa Taala yang agak banyak di dalam muka surat ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'uz zalimin. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Saya telah baca tadi ayat yang ke-17 dan juga ayat yang ke-18 daripada surah Al-Hash. Jadi kita tahu kita kembali semula, kita ingatkan balik bahawa surah Al-Hash ni ialah salah satu daripada juzuk yang ke-28, dan kita katakan disebutkan oleh ulama bahawa tema daripada juzuk yang ke-28 ni adalah tema intima. Intima artinya ialah keterikatan kita nak bina bagaimanakah keterikatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah kita nak membentuk diri kita ni supaya menjadi seorang muslim yang benar-benar muslim, dan bagaimana kita nak bina, apakah perkara-perkara yang perlu dibina untuk menjadi sebagai seorang muslim yang benar-benar muslim. Jadi kita tengok pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan dalam ayat ini ialah apa? Dalam muka surat ini ialah perkara-perkara penting. Jadi Allah yang pertama menyebutkan tentang apakah balasan. Fakana akibatahuma. Allah Taala sebutkan apakah akibat. Akibat ni ialah pengakhiran. Kemana perginya orang-orang kedua ni? Huma di situ ialah dua apa? Iaitu yang pertamanya adalah syaitan dan yang keduanya adalah al-ins yang mengikut syaitan tu. Ada ulama-ulama tafsir yang mengatakan bahawa kedua-dua ini adalah yang tertentu, iaitu siapa mereka? Orang-orang yang tertentu, jin-jin, syaitan-syaitan yang tertentu. Tetapi pendapat ini ditolak oleh para ulama tafsir dan mengatakan bahawa ianya adalah umum. Umum apa? Iaitu sesiapa saja yang mengikut syaitan. Syaitan yang jahat yang mengajak manusia, dan kemudian manusia yang mengikut syaitan itu, maka balasan untuk keduanya annahuma finnar. Allah Taala kata keduanya akan masuk neraka khalidain, dan mereka akan kekal dalam tu. Kemudian Allah Taala kata wazalika jazaa'uz zalimin, dan begitulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Orang yang zalim di sini kata ahli tafsir ialah orang-orang yang kafir. Orang kafir akan kekal di dalam neraka tu. Itu adalah balasan untuk mereka. Jadi wal iyazbillah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita termasuk daripada golongan-golongan yang akan mengikut syaitan tu.
Seterusnya ayat yang ke-18 insya-Allah, iaitu ya ayyuhallazina amanu. Sekarang ni kita sampai kepada seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman, apakah sepatutnya yang mereka lakukan wahai orang beriman? Ittaqullah. Takwalah kamu kepada Allah. Dalam Al-Quran ini banyak sangat perkataan takwa ini digunakan, disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan bahawa takwa ini adalah satu perkara dikatakan oleh ulama tafsir sebagai jima'ul khair. Jima'ul khair ni maksudnya ialah perhimpunan kepada semua kebaikan-kebaikan. Iaitu apa? Kita boleh simpulkan dalam bahasa Melayunya, kita kata at-taqwa ni membuat apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ertinya maknanya apa yang Allah Taala suruh kita buat dan apa yang Allah Taala larang kita buat. Tak. Kita buat apa yang Allah Taala minta dan kita tinggalkan apa yang Allah Taala larang kita dari buat. Ataupun terbalik, tak boleh juga, iaitu kita tak buat apa yang Allah Taala minta tapi kita tak buat juga apa yang Allah Taala larang. Itu pun tak boleh juga. Jadi takwa ni ialah buat apa yang disuruh dan juga tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berpuluh-puluh tempat dalam Quran Allah Taala sebutkan benda ni dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Setengah ulama menghimpunkan dan mengatakan bahawa ada 10 bentuk yang berbeza. 10 bentuk yang berbeza at-taqwa ini digunakan oleh Al-Quran. Jadi mungkin kita tak punya kesempatan lah untuk berceritakan tentang 10 bentuk ni. Tapi insya-Allah kalau ada kesempatan, insya-Allah kalau habis perbincangan tentang tadabbur ni, kita akan pusing lagi bermula daripada awal insya-Allah. Kita akan tengok lagi dengan lebih detail. Harap-harapnya insya-Allah, doakan insya-Allah. Seterusnya Allah Taala sebut, iaitu yang pertamanya orang-orang yang bertakwa ni mesti bertakwa, yang beriman ni mesti bertakwa, dan yang keduanya ialah mereka mesti buat satu benda, iaitu wal tanzur. Wal tanzur ni makna wal tanzur nafsum, maknanya tengoklah, perhatikanlah, artinya ialah apa kan? Jiwa tu hendaklah memerhatikan, iaitu memplan ke depan. Tanzur. Kalau kita kata ada visionnya, ada missionnya, iaitu tak boleh fikir apa yang sekarang saja, tak fikir akan datang. Jadi apa dia? Wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad. Apa yang akan dikemukakan, apa yang akan diberikan untuk apa? Li ghad. Ghad di makna apa? Esok. Dalam bahasa asalnya, tapi ghad di sini maknanya ialah hari akhirat. Jadi artinya ialah kita lihatkan apa yang akan kita sediakan untuk hari akhirat. Jangan fikir apa yang kita buat hari ini saja, ataupun kita fikir sampai kepada masa tua saja. Sampai 60 saja, sampai 70 nanti apa yang aku nak makan, apa yang aku nak belanjakan, mana rumah aku, mana ni aku kan. Fikir sehingga nak mati saja, bukan fikir apa yang selepas mati. Jadi Allah Ta'ala ajarkan kita kat sini lah, kita hendaklah berfikir apa? Bertakwa dan juga berfikirkan apa yang aku kemukakan untuk esok hari. Esok hari tu selepas daripada mati aku ni. Jadi itulah yang penting. Maknanya sini ialah kita kena buat pahala, kita kena buat hasanat banyak-banyak kan, supaya ialah yang akan menjadi simpanan. Jadi Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita, sama ada harta kita, sama ada kesihatan kita. Jadi kena banyak kan, kena belanja kan. Apa yang harta yang ada pada kita, belanjakan kesihatan yang ada pada kita, apa kemudahan masa yang ada pada kita, untuk kita berikan supaya banyak nanti akaun kita pada hari esok, iaitu pada hari akhirat, selepas mati, bukan sebelum nak mati. Wattaqullah, Allah Ta'ala ulang lagi, wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah. Takut kamu kepada Allah, kemudian tengok apa yang kamu kemukakan, kamu nak beri, kamu nak sediakan untuk hari mati, selepas mati. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Ta'ala tahu apa yang kamu lakukan. Maknanya jangan kita nak pusing-pusing lah. Jangan kita kata tak, manusia memang mungkin kita boleh pusing-pusing sebab manusia tak tahu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Khabir apa yang kamu lakukan. Kalau manusia kita beritahu, aku buat macam ni, ada banyak lagi, ada banyak sedekah aku lagi, banyak lagi amalan aku banyak lagi, masa aku ni aku gunakan untuk begitu kan. Jadi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tahu kan. Jadi kita tahu apa yang kita berikan adalah kebaikan ke untuk diri kita, ke untuk masa kita sahaja ke, atau untuk akhirat kita kan. Jadi sila perhatikan masing-masing, perhatikan diri masing-masing, nafsun. Kemudian wala takunu kallazina nasullah. Allah Taala beri amaran kepada kita. Amaran apa? Jangan kamu jadi, wala takunu, jangan kamu jadi kallazina nasullaha, jadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Apa dia lupa kepada Allah Ta'ala ni? Ulama-ulama sebut lupa kepada Allah ni ialah lupa, dia kata dia hazafkan mudhaf. Mudhaf. Hazafkan mudhaf ilaih. Iaitu apa? Lupa apa? Lupa huquqallahi. Lupa hak-hak Allah. Lupa apa? Lupa kewajipan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan lupa Allah ni lupa saja, tak. Kalau maknanya dia ingat Allah tapi dia buat maksiat juga, itu tak apa guna dia kan. Jadi maknanya dia ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dia melaksanakan segala apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripadanya. Itu maksudnya ialah kan, iaitu nasullah, nasu huquqallah, nasu wajibatihi. Dia lupa kewajipan-kewajipan dia. Dia lupa apa yang Allah Ta'ala minta daripada dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut apa situ kan? Apabila dia lupa kepada Allah, dia lupa, tidak mahu melaksanakan apa yang telah diminta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripadanya, maka Allah Ta'ala sebut selepas daripada itu apa yang tu? Fa ansahum anfusahum. Maka Allah Ta'ala akan lupa dia terhadap diri dia. Apa lupa terhadap diri dia ni? Jadi ulama tafsir kata iaitu dia melupa diri dia, Allah Ta'ala lupakan dia sehingga dia tak ingat untuk buat apa-apa kebaikan untuk diri dia. Jadi termasuk di sini ialah lupa bahawa dia akan mati. Dia lupa bahawa selepas daripada ni tak ada lagi duit yang dia akan boleh gunakan di hari akhirat nanti kan. Di hari akhirat nanti ada dia punya currency dia. Currency dia tak akan terima dolar, tak akan terima ringgit, tak akan terima pound sterling, tak akan terima yen, tak akan terima, semua tak terima. Yang Allah Ta'ala terima di sana ialah satu currency, nama dia ialah pahala. Jadi kalau banyak pahala, banyak hasanat, maka oleh kerana itulah kita pada hari ini tukarkan wang kita, tukarkan kesihatan kita, tukarkan masa kita ni supaya dia akan menjadi satu currency yang akan kita boleh gunakan bila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan lupa yang tu. Jangan lupa. Jadi Allah tak kata jangan lupa. Jangan kamu jadi orang yang lupa. Orang yang lupa yang tadilah. Orang yang lupa tadi tu iaitu apa? Yang lupa bahawa dia akan mati tu. Jadi Allah Ta'ala kata fa ansahum anfusahum, menyebabkan kita jangan lupa melaksanakan, takut Allah Ta'ala akan melupakan kita. Melupakan apa? Takut kita lupa untuk melaksanakan tanggungjawab kita yang memberi faedah kepada diri kita. Ulaika humul fasiqun. Allah Ta'ala kata mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang apa? Orang yang lupa itulah orang yang fasik. Seterusnya Allah Ta'ala sebut sini itu la yastawi, tak sama. Tak sama apa? Allah Ta'ala nak beritahu kita supaya kita ni membuat satu penilaian yang betul. Sebab kadang-kadang penilaian kita ni salah. Kita rasa macam ni betul, macam ni salah, macam ni baik, macam ni buruk. Itu penilaian manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar di sini kan satu penilaian yang lain daripada penilaian yang mungkin ada dalam pemikiran manusia. Apa dia pemikiran? Jadi Allah Ta'ala kata tak sama apa? Tak sama di antara ashabun nar wa ashabul jannah. Ahli syurga dengan ahli neraka tak sama. Memanglah atas dunia ni kita tak akan nampak lah orang tu tulis atas ni ahli syurga, ahli neraka, tak ada. Tetapi apabila amalan dia buruk, bila dia lupa pada Allah, itulah dia tanda-tanda kita nak katakan dekat bahawa dia ni macam-macam ni. Kalau lupa pada Allah ni kan, kalau dah tak buat laksanakan perintah Allah, dah jadi musyrik ni, dah jadi kafir ni kan, dah lupa langsung ingat pada dunia saja. Itu di antara tanda-tanda lah tu. Tanda-tanda ashabun nar. Tanda-tanda ashabul jannah, orang tu ingat pada Allah, dia takut pada perintah Allah, dia takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tanda-tanda ashabul jannah. Jadi Allah, adakah sama dua tu? Tak sama. Jadi inilah penilaian yang Allah Ta'ala nak ajar kepada kita, bahawa kita melihat manusia kena melihat dari sudut tu nombor satu. Bukan melihat dia ni kaya miskin, bukan melihat dia ni kedudukan tak kedudukan, bukan melihat ni ini dan itu. Tak boleh. Itu adalah penilaian dunia, penilaian kita sesama kita. Tetapi penilaian di sisi Allah, la yastawi indallah, kata dalam tafsir la yastawi indallah, dan juga la yastawi jaza indallah, jazak pembalasan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala di antara ahli neraka dengan ahli syurga. Jangan anggap ashabul jannah humul faizun. Allah Ta'ala clearkan, orang yang masuk syurga, ahli syurga itulah yang faiz. Faiz ni maknanya al-fauzu tu maknanya yang berjaya. Yang lain tu maknanya tak berjaya. Okey. Seterusnya lau anzalna, sekarang sampailah kita kepada ayat yang ke-21, 22, 23 dan 24. Allah Ta'ala nak ceritakan tentang kekuasaan dia. Allah Ta'ala ceritakan kelemahan
apa teruknya manusia ni. Jadi yang pertamanya Allah Ta'ala sebut perumpamaan. Perumpamaan apa? Jadi Allah Ta'ala kata di sini, perumpamaannya ialah apa? Lau anzalna, kalaulah kami turunkan. Allah tak turunkan, tapi kalau, ini nama dia al-takdir. Kalau takdirnya Allah Ta'ala turunkan, lau anzalna hazal Quran, Quran ini ala jabalin, ke atas bukit bukau. Allah Ta'ala sebut sini bukit. Ahli tafsir kata kerana bukit inilah apa yang dilihat oleh manusia yang paling tinggi, yang paling hebat. Gunung Everest ke, bukit ni termasuklah gunung. Gunung Kinabalu ke, gunung ini, gunung itu kan. Kita tengok, wow, Kalimanjaro. Kita tengok, tak bergerak-gerak kan. Walaupun apa berlaku, tak runtuh-runtuh. Bangunan dah runtuh, bukit tak runtuh. Kan? Jadi nak tunjukkan bukit ni hebat. Tapi walaupun kehebatan macam tu, kalau Allah Ta'ala kata, kalau diturunkan Quran ni kepada bukit-bukit tu, nescaya apa? Allah Ta'ala kata, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Nescaya kamu akan lihat bahawa bukit-bukit itu akan khasyi', akan khusyuk, tunduk kepada Allah Ta'ala, dan mutasaddian. Mutasaddian ni berpecah-pecah. Maknanya bukit pun akan pecah-pecah. Bukit pun akan pecah-pecah kalau diturunkan Quran padanya. Tu nak apa tu? Nak kata apa tu? Nak kata nak perli manusia. Watilkal amsal, Allah Ta'ala kata itulah contoh perumpamaannya. Cuba fikirkan. Itu ulama kata itu adalah perli kepada manusia, sebagaimana kata Alusi. Tafsir Al-Alusi ni ialah salah seorang daripada ahli tafsir yang masyhur zaman dahulu ni. Ni bukan zaman moden. Ni zaman-zaman Ibnu Kathir dan sebagainya kan. Ini 500, 600, 700 tahun lampau ni. Dia tulis kan, dia kata ayat ini adalah untuk memperli manusia. Kalaulah manusia tu turun Quran dia tak rasa apa, ni pelik. Sebab apa? Kalau turun pada bukit pun bukit tu akan pecah, akan akan tunduk kepada Allah Ta'ala. Tapi manusia ni tak tunduk. Itu nak beritahunya apalah teruknya manusia ni. Jadi Allah Ta'ala kata nadribuha linnas. Allah Ta'ala ceritakan benda ni, buat perumpamaan ni untuk nak ceritakan kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, supaya berfikir. Jadi maknanya kita berfikir. Kalau kita tak berfikir, bila kita baca ayat ni tak berfikir juga, ada masalah. Jadi berfikir kan. Kalau Allah Ta'ala turun pada Quran, turun pada manusia, tak rasa apa, peliknya kan. Sepatutnya akan kita ni khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwallahu allazi la ilaha illahu. Seterusnya Allah Ta'ala pun sebutlah Asma'ul Husna, nama-namanya yang banyak. Jadi dalam hadis sebagaimana disebut, nama-nama Allah ini ada 99. Tetapi ada pendapat ulama lagi yang katakan sebenarnya nama Allah itu bukan hanya 99. Itu yang disebutkan di dalam hadis. Yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan 99 tu, tetapi ada lagi ulama-ulama lagi katakan sebenarnya nama Allah tu lebih daripada tu, tetapi yang penting tu, yang core-nya ialah pada 99 tu. Ada yang kata sampai 1000. Jadi itu adalah pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh ulama lah. Tapi yang penting sini kita tengok apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran ni. Dalam Quran ni Allah Taala sebut, ini antara ayat yang banyak menyebutkan menghimpunkan Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Allah Taala kata, dialah Allah yang mana tidak ada Tuhan melainkan dia. Dia inilah alimul ghaib. Yang pertamanya, dia adalah alimul ghaib wasyahadah. Dia tahu apa yang ghaib, apa yang syahadah. Ghaib ni benda yang tak boleh dikesan oleh panca indera. Digunakan alat pun tak nampak, diguna ni pun tak nampak. Macam kita kata nak cari jin kata. Ada nampak jin? Kadang-kadang adalah orang kata kan, nampak macam dalam CCTV tu benda bergerak sendiri. Adalah tu jin. Jin tu bukan 1, 2 saja kan. Jin tu sangat banyak kan. Di keliling kita ni mungkin ada jin ni. Bersama saya ni mungkin ada jin ni depan saya ni kan, yang sedang mendengar ni kan. Tapi nampak tak? Saya tak nampak. Kalau ada CCTV nampak tak? Tak nampak kan. Sebab apa? Tak boleh dikesan oleh manusia. Tapi Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala nampak semua. Pahala, dosa, nampak tak? Kita mana nampak? Tapi Allah Ta'ala nampak. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, dialah alimul ghaibi wasyahadah. Dia tahu apa yang ghaib dan juga apa yang syahadah. Syahadah tu benda yang, perkara yang boleh dikesan oleh panca indera. Sama ada guna alat ke. Kalau kita kata coronavirus, kecil, tak nampak kan, dengan mata kasar, tapi kena gunakan mikroskop elektron dan sebagainya kan, akhirnya nampaklah dia tu. Jadi maknanya nampak juga, boleh kesan juga. Jadi itu adalah asyahadah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tahu yang al-ghaib dan juga asyahadah. Dalam ayat ini digunakan alif lam. Alif lam ini nama dia ialah lil istighraq al-hakiki dalam bahasa Arabnya.
Istighraq hakiki ni artinya apa? Iaitu merangkumi semua sekali. Allah Ta'ala tahu semua sekali. Sama ada yang syahadah ke, sama ada semua, maknanya semua situ Semua syahadah, semua ghaib, semua Allah Ta'ala nampak. Kemudian huwar rahman ar-rahim. Dialah ar-rahman yang mempunyai rahmat, dan juga ar-rahim yang juga mempunyai rahim. Banyak pendapat ulama lah apa perbezaan di antara ar-rahman dan rahim. Tapi yang masyhurnya ar-rahman ini ialah yang mana banyak. Banyak yang syiddatul kasrah, maknanya rahmatnya sangat-sangat banyak. Kedua-duanya daripada rahmat, dari perkataan rahmat, tapi bila ar-rahman yang sangat banyak rahmat dia tu. Kemudian ar-rahim iaitu yang ad-dawam wal mustamir, iaitu yang berterusan. Yang banyak dah banyak tapi berterusan, tak putus-putus. Maknanya kalau kita daripada sekarang sampailah ke syurga, sampai ke hari akhirat, Allah Ta'ala berterusan ar-rahim. Jadi ar-rahman ar-rahim itu satu pendapat lah. Ada lagi lah pendapat lain yang banyak yang menceritakan tentang apa erti ar-rahman ar-rahim. Tapi kedua-duanya adalah nak menunjukkan apa kan? Ada yang kata untuk orang beriman, ada untuk orang semua manusia, beriman saja dan sebagainya. Tapi semua tu nak menunjukkan kepada kehebatan kuasa Allah, dan Allah Ta'ala ni sangat banyak memberi rahmatnya kepada manusia. Seterusnya Allah Ta'ala kata, huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddus. Al-malik, dia ni yang memiliki segala-galanya. Dan kemudian al-quddus. Al-quddus ni maknanya bersih. Bersih apa? Sebab ini ulama kata ialah kadang-kadang al-malik ni, kadang-kadang al-malik bila seseorang itu memiliki sesuatu benda, dia punya, maka dia akan buat benda-benda yang tak elok. Kan? Dia benda. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni kudus. Kudus ni makna dia bersih daripada benda-benda yang tak elok. Dia ni adalah kita kata al-Quddus ni ialah daripada al-Qadasu. Al-Qadasu asal makna perkataan tu ialah bekas yang digunakan untuk mengisi air yang digunakan untuk menyuci, bersuci. Jadi itu nama dia al-Qadas. Al-Qadas. Jadi daripada al-Qadas ni lahirnya perkataan al-Quddus, iaitu yang bersih dan suci daripada segala perkara-perkara yang tak elok. Itu al-Quddus. Jadi al-Malik, al-Quddus. Kemudian tu Allah Ta'ala kata Assalam. Assalam tu maknanya kalau ikut selamat lah. Tapi Assalam ni ertinya lah apa? Iaitu yang mempunyai, ada dua pendapat ulama' sini. Yang pertama kata Zus Salamah, iaitu Allah Ta'ala ni bersih dari segala kekurangan. Ataupun pendapat yang kedua katakanlah, ya Allah Ta'ala lah yang mempunyai Assalam, iaitu dialah yang akan memberi salam kepada manusia-manusia yang akan masuk syurga nanti. Sebagaimana yang disebutkan di dalam setengah-setengah ayat yang lain menceritakan tentang Assalam ni, Allah Ta'ala tu bersifat begitu. Seterusnya ialah apa? Al-Mu'min. Al-Mu'min ni bukanlah beriman. Al-Mu'min ni kan. Al-Mu'min ini ada dua pendapat sini. Yang pertamanya ialah pendapat mengatakan makna Al-Mu'min ialah Allah yang memberi keamanan kepada manusia. Memberi keamanan dan juga at-tama'ninah. Ketenangan, kesenangan, makna keamanan. Allah Ta'ala yang memberi keamanan. Al-Mu'min. Ada pendapat satu lagi, al-mu'min ni mana apa? Iaitu al-musaddiq. Musaddiq ni iaitu yang menceritakan, mengatakan bahawa rasulnya adalah benar. Lalu diberikan mukjizat-mukjizat untuk menunjukkan bahawa rasulnya telah benar. Itu al-mu'min. Jadi ada dua pendapat lah dalam erti makna al-mu'min ni. Bahkan kalau banyak tengok kitab yang panjang-panjang lagi, mungkin ada pendapat lain. Ini dua pendapat yang besar yang saya sebutkan. Kemudian al-muhaimin. Al-Muhaimin ini ada yang kata pendapat kata maknanya apa muhaimin? Kalau ikutnya ialah yang menguasai. Yang menguasai apa? Dia boleh buat apa saja. Muhaimin kan, sebab dia punya. Tetapi ada yang kata perkataan ini daripada perkataan al-amnu. Ada yang kata dia ni ada daripada perkataan al-haimana. Al-haimana. Al-haiman ni maknanya apa? Maknanya ialah ar-raqbu, iaitu yang memerhati, yang mengawasi, yang melihat segala sesuatu apa yang berlaku. Jadi itu pendapat-pendapat ulama lah untuk, jadi kita boleh mengenali Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Taala sini dan nama-namanya. Kemudian Al-Aziz. Al-Aziz ni masyhur lah iaitu maksudnya Allah Taala ni bersifat dengan Al-Aziz, yang perkasa, yang dia boleh buat apa yang dia nak. Dan kemudian Al-Jabbar. Al-Jabbar ni ada setengah ulama kata maknanya adalah yang perkasa juga. Iaitu apa? Yang Al-Qahir, yang menguasai, yang dia boleh buat. Hampir sama dengan Aziz, ada beza sikit, tapi kita tak sempat nak menyebutkan tentang perbezaan panjang ni. Tapi ada ulama tafsir mengatakan Al-Jabbar tu ertinya ialah Al-Islah, iaitu yang memperbaiki, daripada Al-Jabru. Al-Jabru ni maknanya yang memperbaiki. Kalau ada kekurangan maka dibaiki. Jadi Allah Ta'ala ni adalah Al-Islah. Seterusnya Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Kemudian Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir.
Apa makna mutakabbir ini? Mutakabbir ini ialah yang mempunyai kibria, kehebatan, kehebatan, keagungan dan sebagainya. Dan juga ada makna ulama kata memberi makna itu yang bersih daripada segala perkara-perkara yang tidak layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tul mutakabbir. Kemudian subhanallahi amma yusyrikun. Allah Taala kata maha suci Allah daripada apa yang mereka tampal-tampalkan, yang mereka syirik-syirikkan ni kepada Allah Taala. Mereka mengatakan Allah ni macam ni, Allah macam ni kan. Sebagaimanalah ada manusia-manusia pada hari ini yang mengatakan macam-macam terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang tak betul macam Tuhan ni macam ni, Tuhan ni gelap, Tuhan cerah, Tuhan jahat, Tuhan baik, macam-macam manusia-manusia ni. Seterusnya ayat yang terakhir daripada surah Al-Hasyr ni kita akan tengok apa, iaitu huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Dialah Allah yang al-khaliq, yang mencipta. Kemudian tu al-musawwir, al-bari, al-bari yang mengadakan sesuatu daripada tidak ada kepada ada, dan kemudian al-musawwir yang membentuk. Yang membentuk mana? Yang membentuk dia nak macam mana? Dia nak bentuk orang macam mana? Dia nak bentuk jin macam mana? Dia nak bentuk manusia macam mana? Dia nak bentuk dunia ni macam mana? Semua tu dia yang menjadi musawwir, yang menjadi pembentuk. Kemungkinan ada orang bertanya kan, apa beza dia antara al-khaliq dengan al-bari? Jadi setengah ulama banyak pendapat di sini kan. Setengah ulama kata al-khaliq tu iaitu umum, iaitu menciptakan daripada tiada kepada ada. Al-Khaliq dia yang menciptakan. Dan al-musawwir, minta maaf, al-bari, al-bari ni ialah yang mengadakan sesuatu benda tetapi daripada yang tidak, daripada bentuk yang tak ada, tak pernah ada sebelum daripada tu. Maknanya dia lebih detail lagi. Bukan hanya sekadar-kadar mengada-ngadakan, tapi mengadakan satu benda yang tak pernah ada sebelum daripada tu bentuknya. Itu beza kan. Tapi itu adalah merupakan pandangan lah yang dikemukakan. Tapi insya-Allah kan ada seorang sahabat saya di Brunei ni yang banyak menceritakan, yang membacakan tentang Al-Asmaul Husna ini. Jadi insya-Allah kan saya rasa sahabat-sahabat semua boleh tengok ada dalam Facebook, iaitu Ustaz Yusuf Abdul Majid. Jadi dia ada ceritakan, dia ada buat majlis-majlis ilmu di masjid-masjid di negara Brunei ni. Nama dia Ustaz Yusuf Abdul Majid, yang menceritakan khusus tentang Asma' Husna ni setiap satu kan. Jadi insya-Allah yang boleh cari Yusuf Abdul Majid, insya-Allah boleh search dalam Facebook ni. Insya-Allah dalam Facebook ada insya-Allah. Kemudian untuk lebih detail lahul asmaul husna. Allah Taala kata bagi Allah Taala ni ada asmaul husna, nama-nama. Al husna tu makna baik makna baik. Daripada husna ni adalah untuk muannas, untuk perempuan lah kita katakan, untuk perkataan perempuan, bukan dia perempuan tapi perkataan perempuan untuk al-asma. Kemudian yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Allah Taala ulang sekali lagi, bertasbihlah kepadanya ma fis samawati, apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi, wal ardi wa huwal azizul hakim. Dia adalah aziz dan juga maha hakim, maha mempunyai hikmah, maha bijaksana. Maka berakhir kita surah Al-Hasyr ni, insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam surah-surah selepas ni, iaitu surah Al-Mumtahanah. Dalam sesi kita ni kepada semua manusia, dan kita akan memperoleh pahalanya insya-Allah. Setakat itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.